Saya rasa di setting sebab bila saya klik record, dia baca, dia ada message, dia kata Hazril Adam akan keluar, macam kena remove sebentar, perlukan dia untuk masuk semula. Saya rasa itu dia punya setting kot, setting yang dia tak boleh tak boleh record. Tak apa, saya dah minta dia masuk semula. Okay, bukan ni Sophia. Okay, jadi so ini ungkapan, ini persamaan. Jadi nak tahu beza ungkapan dan persamaan, hanyalah ini sahaja. Okey. Penutup hijau, kali hitam. Okey. Okey, jadi linear. Linear tu maksud dia macam ni. Dalam graf, okey, persamaan linear. Kita dah cerita bab persamaan, sekarang saya nak cerita pasal linear. Dalam graf, okey, so dah biasa dalam graf, kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Persamaan linear tu, dia adalah satu garis lurus. Ini persamaan linear. Ini pun persamaan linear. Walaupun dia selari dengan paksi X pun persamaan linear. Kalau dia selari dengan Y pun persamaan linear. Kalau dia macam ni pun masih lagi persamaan linear. Selagi dia garis lurus. Ini baru kita cerita berkenaan dengan graf. Alright? Okey, graf yang bukan persamaan linear. Contoh lah, contoh macam ni. Dia macam ni, bengkok kan. Ini bukan persamaan linear. Ini persamaan kuadratik, tapi tak apa. Itu nanti kita cerita kemudian. Dia melengkung, bukan persamaan linear. Lepas tu ada juga yang graf yang macam ni. Ada? Dia tak sentuh pun kosong. Dia menghampiri tapi dia tak sentuh. Kalau nak belajar kreatif, graf macam-macam. Dia menghampiri kosong tapi dia tak sentuh pun ada. Tapi itu bukan graf linear lah. Lepas tu kalau awak masuk, kalau yang bagus dia pasal matematik kan, kalau awak boleh buat satu formula, awak boleh juga buatkan graf tu bentuk bulat dekat sini, boleh. Even awak nak buat graf bentuk hati pun boleh. Boleh, memang boleh. Tapi awak kena tahu dia punya persamaan dia. Persamaan yang bila kita masukkan dan masukkan nombor satu persatu, dia akan membentuk nombor ya. Yes. Jadi bentuk yang pelik-pelik itu semua tu bukanlah persamaan linear. Persamaan linear mestilah garis lurus. Linear adalah garis lurus. Okay. Jadi apa rupa persamaan linear ni? Okay, persamaan linear ni rupa dia macam ni. Rupa dia simple. X tambah 2 sama juga dengan 3. Ini persamaan linear. Okey? Pemboleh ubah dia kuasa 1. Ataupun apa lagi? 1/2 X tolak 3 sama juga dengan 1. Ini juga adalah persamaan linear. Okey, lepas tu saya pergi lain sikit. X tambah Y sama juga dengan 1. Ini persamaan linear. Masih lagi persamaan linear. Ini juga ada persamaan linear. Y per 2 tambah 3 sama juga dengan X. Ini persamaan linear. Okey. Jadi kalau kita dah tahu persamaan linear, kita kena tahu juga lah persamaan yang bukan linear. Sebab kita perlu buatkan perbandingan juga supaya awak boleh betul-betul pastikan macam mana yang kita katakan persamaan linear. Sekejap, saya bagi dia. Ini adalah persamaan linear. Contoh.
Yang ini bukan. Okey, contoh bukan persamaan linear adalah X kuasa 2 tambah 2 sama juga dengan 3. Ini bukan persamaan linear. Kenapa? Sebab dia punya kuasa dia bukan satu. Satu ciri-ciri persamaan linear adalah kuasa dia mesti satu. X kuasa 1, Y kuasa 1. Kuasa 1, kuasa 1, Y kuasa 1, X kuasa 1. Semua kuasa 1. Kalau kuasa 2 bukan. Sama juga kalau kuasa 3. Dan seterusnya. Ini bukan. Bukan. Ini bukan persamaan linear. Okey. Sebab apa? Sebab dia kalau misalnya kuasa 3, kuasa 4 dan seterusnya, itu bukan persamaan linear. Okey? Alright. Lepas tu contoh lain macam ni. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama juga dengan 1. Bukan persamaan linear. Even macam ni pun bukan persamaan linear. Persamaan linear semua pun boleh ubah dia mesti satu. Okey. Saya hasilkan dua ni sebab apa? Sebab ini apa yang kita panggil sebagai persamaan linear dengan satu pun boleh ubah. Yang ni adalah persamaan linear dengan dua pun boleh ubah. Dua pun boleh ubah. Okey. Lepas tu, okey, lagi satu contoh bukan persamaan linear adalah Y per 2 tambah 3 sama juga dengan 1 per X. Ini bukan persamaan linear. Sebab apa? Okey, ada dua cara untuk bagi tahu kenapa dia bukan persamaan linear. Yang pertama, kalau saya bawakan X ni naik atas, okey. Kenapa dia bukan persamaan linear adalah kalau saya bawakan X ni naik atas, dia akan jadi X kuasa negatif 1. Kalau saya bawa X naik atas lah. Kalau bawa naik atas, dia akan jadi X kuasa negatif 1. Sedangkan saya cakap persamaan linear mestilah kuasa 1. Kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Mesti kuasa 1. Jadi, bawa naik atas, dia dah jadi kuasa negatif 1. Maka dia bukan persamaan linear. Bukan. Okey. Cara kedua adalah, okey, yang ni nanti saya akan ajar macam nak buat. Kita akan belajar. Jadi saya just tunjuk je awak. Saya just tunjuk saja, okey. Jangan confuse tak. Saya just tunjuk je. Saya darab, saya bawa X ni pergi sebelah. Okey, saya bawa X ni pergi sebelah. Dia akan jadi darab. Dia akan jadi darab, dia akan jadi macam ni. XY per 2 tambah 3X sama juga dengan 1. Ini yang kita belajar. Macam mana kita nak pindah-pindah. Bila saya bawa X ni ke sebelah, dia akan jadi darab. Dan bila darab, dia akan jadi XY tambah XY per 2 tambah 3X sama juga dengan 1. XY pun boleh ubah juga, tak boleh dekat. Okey? Pun boleh ubah, tak boleh dekat. Kalau awak ada dua pun boleh ubah dan dia sebelah-sebelah, dia bukan persamaan linear. Bukan. Dia bukan persamaan linear. Okay. Alright, boleh agak-agak boleh bezakan? Agak-agak boleh bezakan persamaan linear dengan bukan persamaan linear? Boleh tak? Semua boleh. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okey tak? Boleh? Okey, alright. Okey, terima kasih. Alright. Sekarang kita akan pergi ke contoh satu. Okay, kita start slow-slow. Right. Jadi basically itu je, right? Ini ungkapan yang persamaan. Inilah graf linear. Itu persamaan linear, ini bukan persamaan linear. Alright. Okay, yes, alright. Okay, bolehlah saya bagi awak seminit kejap untuk salin contoh-contoh ni sebelum kita start jawab.
Okay, alright. So kita tengok satu-satu. Kita start dengan basic dulu. Dia kata, dia suruh tandakan betul pada persamaan linear dan tandakan salah pada bukan persamaan linear. Oh, okay. Untuk persamaan linear dalam satu pun boleh ubah dan tandakan apakah jika bukan. Jadi ini adalah persamaan linear, tak ada masalah. Okay. Dia dah cakap kan, dalam satu pun boleh ubah. Jadi ini bukan. Kenapa? Sebab kita ada dua pun boleh ubah. Dia persamaan linear, tapi soalan kata satu pun boleh ubah. Jadi kita tak terima dia. Kesian. Tak apa. Okey, kalau tu yang C pun bukan. Kenapa bukan? Sebab kuasa dia dah kuasa dua. Saya cakap dia mesti kuasa satu. Kuasa negatif satu pun tak boleh. Mesti kuasa satu. Okay, dan akhir sekali, ini bukan sebab apa? Sebab dia adalah ungkapan. Jadi satu je yang diterima. Okey. Buat latihan satu. Kalau tak ada soalan, teruskan dengan latihan satu. Ini mestilah persamaan linear dalam satu boleh ubah. Ada soalan, tanya je. Ada kekeliruan, tanya saja. Okey, kenapa yang B salah? Okey, sebab soalan kata. Soalan kata nak satu je pun boleh ubah. Dia betul, dia adalah persamaan linear. Tapi dia adalah dua boleh ubah. Jadi kita salahkan dia. Alright? Jadi itulah. Bila awak exam bacalah soalan betul-betul ya. Saya pun dulu macam tu juga. Sebab benda ni kita rasa senang kan. Tahu tiba-tiba, salah tu apa sebab baca soalan. Tak ada masalah. Saja. Okey, alright, kita bincang. Yang pertama, ya atau tidak? A. Ha. Jawab. Try. Yang pertama, latihan 1A. Boleh ubah ke? Persamaan linear ke tidak? Persamaan linear dengan satu pun boleh ubah. Kalau nak bagi jawapan semua terus pun boleh. Okey, Iman kata yes, betul. Tak ada masalah lah. Okey, ini memang adalah persamaan linear. Seterusnya. Cuba. Sama-sama cuba jawab. Try.
Siapa nak cuba? Dina, Dina, Amin, Lokman, Nabihan, Akil. Cuba. Oh, ada ramai. Adi Zikri, Ahmad Irfan, Azil Adam, Aisyah, Nurul Akil Zahira, Syaza, Kristina, Sofia, Rustam. Cuba. Okey, yes. Yang kedua, bukan. Okey, kenapa kita kata bukan? Sebab dia ada possible. Okey, bukan. Senang. Okey, yang ketiga, ya atau tidak? Sekejap, saya akan yes. Ya, jawapan dia adalah salah. Sebab awak tak baca soalan. Okey? Awak tak baca soalan. Tidak, jawapannya tidak. Sebab dia bersambung. Contoh satu dengan latihan satu tu dia daripada soalan sama. Persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey? Tak apa, careless mistake. Bukan bukan. Sebab dia adalah persamaan linear, tapi kita nak yang satu pun boleh ubah. Sedangkan ini ada dua. Alright? Tak apa. Okey, seterusnya 2K tambah 3. Saya buat macam divided. Okey. 2K tambah 3. Bukan. Dina. 2K tambah 3 bukan persamaan linear sebab ini adalah ungkapan. Tengok, dia tak ada sama dengan. Nama pun bersamaan. Bila kita cerita pasal persamaan linear, dia ada ni. Mesti ada persamaan. Okey, Dina, boleh. Dia mesti ada persamaan. Kalau tak ada bukan persamaan linear. Kalau tak, nama dia ungkapan. Okey, Dina boleh? Okey, alright. Jadi, ini bukan sebab apa? Sebab dia adalah ungkapan. Dia tak ada sama dengan. Tak boleh. Okay. Lepas tu, E. Yes or no? No. Okey. Jawapannya adalah ya, ini adalah persamaan linear. Sebab dia ada satu pun boleh ubah. Satu je, bukan dua. Macam ni. Maksud dia boleh ubah tu satu boleh ubah tu lain boleh ubah yang sama. W dengan W tak ada masalah. Yang ni M ni lain. Okey, sebab apa? Tak apa. Yang penting awak cuba. Tapi ianya adalah persamaan linear sebab persamaan linear dan satu boleh ubah sebab dia hanya ada W. Yang ni awak tak belajar lagi. InsyaAllah kita akan belajar dah tak lama lagi. Sebab apa tahu? 5W tolak 2 sama juga dengan W, awak boleh permudahkan dia. Awak dah belajar waktu ungkapan algebra hari tu. Oh, okey, okey, tak apa. Awak ingatkan dia, okey, tak apa ni. Okey, tapi tak apa, bagi yang ni tak apa, saya explain je. Awak dah belajar waktu ungkapan algebra hari tu, tapi hari ni kita akan belajar secara proper lah, kita akan belajar mendalam lagi. Jadi, tak apa, jangan risau. Saya cerita dulu. W ni sebab dia positif. Bila bawa sebelah, dia akan jadi negatif. Jadi, positif, bawa sebelah jadi negatif. Ini awak dah belajar waktu kelas yang lepas. Kalau pemboleh mereka sama, awak boleh tolak, tambah darab bahagi tak, sorry. Awak boleh tolak dan tambah macam biasa. Dapat apa? 4W, tolak 2 sama juga dengan kosong. Ini adalah persamaan linear. Okey, dan akhir sekali, E. Apa jawapan untuk E? Untuk E pula, sorry, F. Oh, saya skip ni Tak, saya tak skip. Apa jawapan untuk F? Okey, F jawapan dia, okey, Hazri Adam kata tak. Nurul Akil pun kata tak. Iman kata tak. Islam kata tak. Yes, betul. Sebab apa? Simply sebab dia ada pasti dua sini. Jadi bukan. Right? Senang.
Okey, sekarang kita belajar cara nak tafsirkan ayat kepada persamaan samaan linear. Okey. Kadang-kadang orang tanya belajar matematik untuk apa kan? Bukannya boleh guna dalam kehidupan seharian, tapi sebenarnya benda tu tak tepat. Contoh macam persamaan linear ni, ada kegunaan dia dalam kehidupan seharian. Saya tengok saya ada cerita kat awak. Saya rasa macam pernah ada dulu. Saya cerita pasal pergi ke fun fair. Okay? Pergi ke fun fair. Okey, saya cerita je dulu. Okey. Awak pergi ke fun fair, tiket masuk je, harga dia dah RM2. Tiket masuk. Okey, satu permainan awak main. Satu permainan awak main harga dia RM3. Okey? Jadi, kita boleh bentukkan satu persamaan. Dalam satu hari awak pergi fun fair tu, berapa ringgit awak kena bayar? Okey. Jadi kita katakanlah, jumlah jumlah permainan yang dimain adalah, sebab jumlah permainan yang dimain kita tak tahu lagi kan, kita tak tahu lagi berapa kita main, jadi kita namakanlah apa-apa. Kalau nak namakan ABC pun boleh, tapi saya akan namakan X lah, sebab saya suka X, Y, Z tu macam standard lah. Ini adalah jumlah permainan yang dimain. Okey, jumlah bayaran, bayaran yang perlu dibuat lah, jumlah adalah, kita tak tahu lagi kan, kita namakan buat. Jangan risau, ini kalau awak rasa ni complicated, jangan risau, ini saya cerita je sebab dekat modul kita start susun, kita start daripada bawah. Ini dah macam ke depan sikit sebab dia dah melibatkan umum di rumah. Tapi ini saya just nak cerita ke awak, kenapa kegunaan persamaan linear dalam kehidupan seharian awak. Okay, jadi bila kita nak bentuk satu persamaan, awak masuk je dalam fun fair dah kena RM2. Okey, satu permainan RM3. Katalah RM3. Okey, satu permainan RM3. Berapa kali awak main? Tak tahu lagi. Kita belum tentukan lagi. Kita tak tahu lagi berapa kali kita main. Jadi X lah. Dan jumlah dia adalah Y. Ini yang kita kena bayar. Maksudnya sekarang, kalaulah awak pergi ke fun fair dan awak main 5 permainan. Awak bermain 5 permainan. Mungkin awak main roller coaster ke, lepas tu awak main yang Ferris wheel, lepas tu awak main tembak-tembak kan. Kita katalah awak main 5 permainan. Maksudnya sekarang, berapa kita kena bayar? 5 permainan. Jadi jumlah yang perlu kita bayar adalah 5 darab 3, 15. 15 tambah 2, 17. Maknanya untuk 5 permainan awak main di fun fair, awak kena bayar RM17. Itulah kegunaan kenapa kita belajar persamaan linear. Sebab apa? Sebab awak boleh buatkan satu persamaan secara semua orang boleh punya persamaan ni. Okey? Maknanya kalau awak pergi, awak main 5 game. 5 game kena bayar RM17. Lepas tu kawan awak pula dia tak suka main kat fun fair sangat. Dia main 2 game je. Kalau 2 game, dapat 3 dah 2, 6 tambah 2, 8. Kalau 2 game 8. Satu persamaan yang mana boleh digunakan secara ini awak punya, ini kawan punya. Sebab itulah awak belajar persamaan linear. Dan yang penting sekarang yang kita cuba nak belajar adalah macam mana kita nak translatekan
Apa orang kata? Nak ubahkan ayat ini dalam bentuk bersamaan. Macam mana kita nak ubahkan ayat ini dalam bentuk bersamaan? Okey, right. Kalau anak awak saya dulu, saya bagi seminit untuk contoh ni. Kalau saya bilang, saya ada. Tak, saya bagi seminit. Lepas tu kita terus move on dengan apa nama contoh dua ya. Okey, alright. Okey, marilah kita sambung. Ada contoh satu. Okey, alright. Contoh dua. Contoh dua. Okey. Emil Farhi membeli 5 batang pen. Dia bayar dengan sekeping wang kertas RM10 dan menerima baki wang RM3. Okey. Emil Farhi membeli 5 batang pen, bayar dengan RM10, dapat balik RM3. Saya nak tanya awak, apakah pun boleh ubah dalam soalan dua ni? Maksud saya contoh dua. Apakah pun boleh ubah untuk contoh dua? Pun boleh ubah adalah sesuatu yang kita tak tahu. Jadi apa dia? Apa dia punya pun boleh ubah? Boleh ubah adalah benda yang kita tak tahu. Apa yang orang tak tahu dalam contoh dulu tu? Apa yang kita tak tahu? Harga satu batang pen. Yes, betul. Harga satu batang pen. Itu yang kita tak tahu. Jadi, yang ni awak boleh tulis boleh. Tak tulis pun tak apa. Tapi saya suka tulis. Saya akan cakap Y adalah harga sebatang pen. Okey. Okey, jadi dia bayar dengan RM10. Dia beli berapa tadi batang pen? Dia beli 3 batang pen. Baki berapa? Baki tinggal RM3. Jadi, inilah kesamaannya. Yang penting adalah ini. Yang penting adalah awak boleh keluarkan persamaan ini. Kalau awak tak tulis pun tak apa, sebab ianya hanyalah satu pun boleh ubah. Kalau dua pun boleh ubah, kita kena tulis. Digalakkan untuk tulis sebab nak bagi tahu dengan lebih jelas. Kalau ada dua pun boleh ubah. A adalah sekian, B adalah sekian. Tapi disebabkan satu pun boleh ubah, kalau awak tak tulis pun tak apa. Yang penting awak tahu. 5 batang pen. Terima kasih. Ini batang pen. Okey, terima kasih. Okey.
Jadi kita boleh selesaikan je, selesaikan juga lah. Mungkin kita boleh tahu lah berapa batang pen dia beli, tapi tak apa, kita cukup setakat ni, belajar sikit-sikit. Okey, saya nak awak cuba latihan 2. Cuba buat A, B, C. Saya nak ambil attendance sekejap. Cuba buat dulu. Satu soalan 2 minit lah. Tengoklah betul-betul. Satu soalan 2 minit, saya rasa calon 5 minit lah. Cuba buat. Cuba. Saya nak ambil attendance sebentar. Ya, contoh 2 tu awak salin lah sebab tu jawapan dia. Contoh 2 tu salin, itu jawapan dia. Yes, betul. Lepas tu saya nak awak teruskan dengan latihan 2, ABC. So, bentukkan persamaan je. Dia tak suruh selesaikan. Bentukkan sahaja. Yang latihan salin ke? Jap. Oh, jap Amin. Awak dah ada dia punya ni ke belum? Awak dah ada dia punya nota? Nota awak dah ada? Nota ni dah ada dah? Ada. Buat je lah. Dah latihan salin. Tak payah salin lah. Terus buat jawapan lah. Terus bagi jawapan je lah. Terus bagi jawapan. Dia yang tadi yang salin tu sebab yang contoh yang saya bagi kat awak tu sebab tak ada dalam nota. Waktu saya bagi peluang lah kalau awak nak salin. Tapi kalau ada dalam nota, teruskan jawab saja. Tapi kalau ada yang dalam kalangan awak perlukan saya untuk tulis jawapan, bagi tahu tau. Tulis jawapan lah, tulis soalan. Mungkin ada yang tak print lagi ke? Kalau nak saya tulis, silalah bagi tahu. Okey, siapa dah dapat jawapan untuk latihan 2A? Apakah jawapan dia? Latihan 2A. Apakah jawapan dia?
4M sama juga dengan 8 kilogram. Yes, betul. Betul, tapi ada tapi. Dia, okey, bila kita nak tulis dalam, ya betul juga. Bagus juga awak tulis macam tu. Satu benda dalam persamaan adalah kita tak tulis unit. Persamaan tak ada unit. Kita tulis bila kita dah selesaikan. Jadi, jadi dia cakap jisim sekotak biskut adalah M kilogram. Jadi sekotak biskut tu kita tak tahu lah berapa berat. Sofia beli 4 kotak biskut. Satu kotak tak tahu berapa. Satu kotak M kilo. Tapi dia beli 4 kotak. Dan 4 kotak yang dia beli tu, jumlah biskut itu adalah 8 kilogram. Jadi dia beli 4 kotak dan 4 kotak tu bersama dengan 8 kilogram. Tapi kita tak tulis dia punya unit kilogram. Kita tak tulis. Kita tulis bila kita selesaikan. Okey, saya just tunjuk saja. Ini jawapan dia tahu. Ini jawapan dia. Okey. Saya just tunjuk saja. Bila kita selesaikan, kita akan bahagi. Sebab dia darab. Letak apa? Preview. Nanti kita belajar besok. Sebab dia darab, bila bawa sebelah dia akan dibahagi. Jadi M sama juga dengan 2. Awak tulis unit. Sebab awak dah kira selesaikan. Tapi bila dalam bentuk persamaan, kita tak tulis unit. Okey, kita tak tulis unit. Tapi betul lah tu jawapan awak. Okey, ingat semua, dalam bentuk persamaan, kita tak tulis unit dia. Kita tinggalkan unit dia. Okey, jadi inilah jawapan dia. Alright, inilah jawapan dia. Kalau ada soalan tanya tanya tak? Jangan tak tanya. Saya tengok seorang dah betul, saya assume yang lain juga betul, melainkan awak beritahu. Awak beritahu yang awak tak dapat sama. Okey. Bagaimana pula dengan soalan B? Apabila suatu nombor dibahagi tepat dengan 8, hasil bahagi ialah 32. Dia punya ayat dia agak belit sikit lah, tapi cuba. X bahagi 8 sama juga dengan 32. Okey? Jadi suatu nombor tersebut awak namakan sebagai X. Yes, boleh. Jawapan dia betul. Betul, Iman? Right, bagus. Suatu nombor, tak tahu. Jadi ikut awak lah. Macam Iman bagi X. Kalau awak nak bagi Z ke, awak nak bagi, jangan bagi O lah. Jangan bagi O lah. O nanti takut keliru dengan kosong. Suatu nombor apabila dibahagikan dengan 8 tepat 8 akan dapat 32. Itu maksudnya. Yes, betul. Suatu nombor apabila dibahagi tepat dengan 8 dia akan dapat 32. Saya tak tahu kenapa dia nak kena cakap tepat. Sedangkan dia boleh cakap suatu nombor dibahagi dengan 8, hasil bahagi ialah 32. Tapi ialah nak kelirukan. Okey, C. Siapa nak cuba C? Cuba ada 17 orang. Siapa yang tak try lagi? Umur Hadif 18 tahun. Beza umur Hadif dengan adiknya ialah 5 tahun. Apa macam mana nak cakap? Umur Hadif 18 tahun. Beza umur Hadif dan adiknya ialah 5 tahun. Okey, Hazil Adam kata 18 tolak X sama juga dengan 5. Yes, betul. Very good. Lagi satu, betul juga. Okey, jawapan betul. Lagi satu kan, cara awak nak dapatkan keyword dia kan. Biasanya, perkataan ialah ini membawa maksud ini. Cara saya nak tunjuk. Ialah adalah ini. Sama. Biasanya. Okey, jadi macam jawapan yang Hazil ada bagi, Hadif kita dah tahu umur dia. Umur Hadif adalah 18 tahun.
Umur adik dia yang kita tak tahu. Jadi beza umur adik, maksudnya adik tolak umur adik dia lah. Ialah tu adalah yang. Ialah betul. 5. Ialah betul. Ya, betul lah, senang. Okay, senang. Senang dan penting. Macam mana awak translate ayat kepada persamaan matematik itu sangat penting. Bawalah pengetahuan awak ni sampai bila-bila pun. Sampai awak dah besar, awak dah bekerja pun pengetahuan ni masih punya. Sama juga contoh. Okey, ni luar topik juga. Kita apa kata? Penggunaan seharian. Okey, sekejap sedikit. Penggunaan seharian. Taklah. Nanti ambil masa. Okey, sekarang kita tengok dekat contoh 3. Contoh 3 ni pula, dia bagi ayat matematik, tapi dia suruh bagi dalam ayat biasa. Alright, dia bagi matematik, dia bagi ayat matematik. Contoh 3. Okey, dia bagi 5 sama juga dengan 20. Dia cakap Y ialah satu nombor bulat. Nombor bulat. Jadi macam mana kita nak tuliskan dalam ayat? Senang sahaja. Hasil darab 5 dengan nombor bulat Y, ataupun tak payah cakap Y pun, tak apa. Hasil darab 5 dengan, sorry saya tertinggal ayat penting, suatu nombor bulat. Kita jangan tulis Y, jangan tulis Y. Okay, hasil darab 5 dengan suatu nombor bulat ialah 20. Jangan tulis Y tu. Y tu adalah kita punya pengubah. Jadi hasil darab 5 dengan suatu nombor bulat. Suatu tu maknanya kita tak tahu lah. Apa-apalah suatu nombor bulat. Okey, suatu nombor bulat merujuk kepada Y ialah merujuk kepada persamaan. Ini dah cara kita tulis. Okey, cara kita tulis. Okey. Saya bagi awak 5 minit. Cuba buat A, B dan C. Mungkin jawapan awak akan berbeza sedikit dengan saya. Tapi yang penting maksudnya sampai. Jadi cuba je. Mungkin jawapan kita akan sedikit berbeza. Tapi yang penting maksudnya sampai. Okay, cuba buat dulu.
Ikutlah kreativiti awak. Mungkin jawapan kita takkan sama. Memang takkan sama. Tapi ianya membawa maksud yang sama. Okey, seorang cuba dulu nombor A, 3A. Cuba je dulu. Cuba je 3A. Apa jawapan 3A? Hasil tambah 28 dengan 10. Okey, Hazril, awak juga kena mentionkan mengenai dengan benda yang awak tak tahu sebab ayat awak sekarang adalah suatu ungkapan. Hasil tambah 28 dan 10. Ini adalah satu ungkapan. Okey, Hazril, cuba ayat bagus, cuba lagi. Ayat awak ini adalah satu ungkapan. Dia bukan bersamaan. Okey, cuba lagi Hazril dah. Okey, Bunyamin kata umur Idina tolak 10 tahun ialah umur 28. Sekejap. Saya boleh okey, sebagai guru matematik, saya boleh terima. Tapi saya rasa guru bahasa Melayu awak takkan setuju. Dan saya cuba fikirkan. Saya boleh terima. Maksud dia awak cakap umur Edina, kita tahu umur Edina adalah you. Umur Edina tolak 10 ialah umur 28. Saya faham. Maksud dia okey, tapi kan saya boleh terima. Tapi kalau cikgu BM awak tengok ni memang bising cikgu BM awak. Saya rasa secara bahasa Melayu salah. Sekejap. Umur Edina tolak 10 tahun ialah 28. Kita sekejap saya nak Kristina punya dulu. Hasil tolak 10 dengan suatu nombor ialah 28. Okey, Kristina. Hasil tolak 10 dengan suatu nombor. Okey. Urutan ayat betul. Jadi tak tepat. Dan Kristina, ianya bukan suatu nombor. Ianya adalah umur Ildina. Sebab dia dah cakap you ialah umur dalam tahun Ildina. Maknanya umur Ildina lah. Maknanya untuk ini suatu nombor tu awak tukarkan dengan Ildina, umur Ildina. Tapi salah lah. Salah sebab beza 10 dengan umur Ildina ialah 28. Terbalik. Kristina bukan. Maknanya kalau awak kata hasil tolak umur Ildina dan 10 ialah 28, itu betul. Ildina dulu. Hasil tolak umur Ildina dengan 10 tahun ialah 28 tahun. Yes. Tapi yang awak punya ayat sekarang terbalik. Okey, saya tengok Dina pula. Amir? Mana datang Amir? Amir. Idina lah Saya assume Idina bukan Amir sebab dalam soalan kita ni tak ada Amir. Okey, beza umur Idina dengan adiknya
10 tahun. Sekejap saya nak tengok. Amin. Beza umur Edina dan adiknya 10 tahun. Adiknya berumur 28. Beza umur Edina dan adiknya 10 tahun. Okey, Dina. Jawapan awak juga macam ni. Cuba awak baca balik. Ni yang saya faham lah berdasarkan ayat awak. Bukan Amin, Edina. Beza umur Edina dan adiknya 10 tahun. Beza umur Edina you. Beza umur adiknya saya tak tahu. Jadi saya katalah why. Ialah 10 tahun. Beza umur Edina dan adiknya 10 tahun. Adiknya berumur 28. Ini yang awak bagi saya. Ini yang saya faham daripada ayat awak. Beza umur Edina dan adiknya 10 tahun. Adiknya berumur 28. Jadi tak boleh lah, tak kena sebab kalau awak gantikan balik kan, you tolak 28. Boleh, sorry. Boleh, macam ni boleh. Tapi tidak tepat, right? Tidak tepat. Okey, Amin kata umur Edina ditolak dengan 10 ialah 28. Yes, saya boleh terima jawapan awak. Simple dan betul. Boleh tengok jawapan Amin. Umur Edina ditolak dengan 10 ialah 28. Yes, betul. Sebab bila kita tulis umur Edina tolak dengan 10 ialah 28. Yes, simple dan betul. Umur Edina pada 10 tahun yang lepas ialah 28 tahun. Okey, Amin. Itu jawapan saya. Saya pun jawab macam tu juga. Yes, boleh. Maksud jawab kata umur Edina pada 10 tahun yang lepas ialah 28. Saya jawab pun macam awak juga. Yes. Saya pun cerita pasal 10 tahun lepas. Lepas tu saya cakap jawapan beza-beza. Jawapan beza-beza tak sama. Tapi bila awak tulis ayat awak dan awak letak balik dalam ni, dianya memberi maksud yang sama. Okey, macam kes Dina. Dina cuba nak cakap, nak bandingkan dengan adiknya. Okey, kalau Dina nak cuba banding, okey, right. Kita cuba tulis secara formal. Jadi kalau macam Amin punya jawapan, very simple, umur Dina tolak dengan 10 yang 28. Yes, betul. Tapi macam Iman bagi cerita 10 tahun lepas pun betul. Tapi saya nak awak tengok cara nak jawab guna macam adik Dina, macam yang Dina cuba nak jawab. Boleh? Maksud dia kita cakap umur Dina, kalau nak cerita pasal adik Dina, umur Dina ditolak ataupun jangan. Okey. Beza umur Dina dengan adiknya yang berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun ialah 28 tahun. Maksudnya adik dia dah bukan boleh ubah. Adik dia bukan boleh ubah sebab kita dah cakap adiknya yang berumur 10 tahun. Adik dia bukan boleh ubah. Jadi kalau cara awak nak jawab, nak membandingkan Edina dan umur adiknya, ini cara jawapannya. Okey, ini cara jawapannya. Jadi okey, macam Hazril Adam bagi, Hazril jawapan yang awak bagi itu adalah ungkapan. Biasanya mesti ada perkataan ini. Sebab apa? Sebab ialah ni bererti sama dengan. Sebab kita bercerita tentang persamaan. Okey, Hazril? Alright, lepas tu Bunyamin, saya boleh terima jawapan awak, tak ada masalah. Sebab saya faham umur Edina tolak 10 tahun ialah 28. Tapi mungkin probably awak tak payah tulis umur 28 kot. Awak tulis 28 je. Okay, lepas tu Kristina, suatu nombor tersebut adalah umur Edina. Kena tulis umur Edina. Sebab dia dah cakap you adalah umur Edina. Dan dia bukan hasil tolak 10 dengan umur Edina. Dia adalah hasil tolak umur Edina dengan 10. Dia terbalik. Okay.
Okay, lepas tu Dina, kita tak ada Amir, kita hanya ada Edina. Dan macam ni kita jawab, kita akan jawab macam ni. Besok Edina dengan adiknya yang berumur 10 tahun. Ialah 28 tahun. Okay, lepas tu Mutakin, very simple dan correct, yes, tak ada masalah. Dan Iman awak jawab macam saya. Saya pun jawab macam tu juga kadang saya punya dalam saya punya skema. Saya kata umur Edina pada 10 tahun yang lalu ialah 28. Okey. Kalau ada lagi yang nak bagi, yang nak cuba, boleh bagi. Good, saya boleh betulkan ke? Ataupun memang dah betul ke macam mana? Kalau nak bagi boleh, saya bagi dah 1 minit. Kalau awak nak bagi ayat awak, mungkin boleh semak. Sebab ayat tak sama, setiap orang lain-lain. Setiap orang lain-lain. Ini just satu daripada contoh. Ada lagi yang lain. Saya bagi sebenarnya kalau awak nak share dengan awak sebelum dia semak. Juga saya buat divider. Okay. Okay, alright. Kalau tak ada yang nak share lagi untuk Edina tu, boleh try bagi yang B. Cuba bagi yang B. Cuba saja. Kalau kau nak bagi lain, awak buat lain pun tak ada masalah. Cuba kita baru je tengok kat depan tadi. Kita baru je bincang. Ya, jawapan dia tak sama. Oh, sorry. Kena sakit. Kalau awak dah sedia bagi jawapan, kita boleh bincang. Cepat, siapa nak try? Siapa nak cuba dulu? Siapa nak cuba dulu? Sorang, cepat, cuba. Kalau tak cuba, kita tak boleh progress. Tak boleh nak teruskan. Cuba je.
Cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak jawapan ni lagi. Jawapan siapa? Tengah fikir. Okey. Okey, tak apa. Awak antara yang dah jawab. Tak, cikgu tak tengok lagi. Zara Sofia tak try jawab lagi. Syazah Kaisara, Ardina, Aisyah. Okey, tak apa Azrian. Fikir dulu. Fikir macam mana. Dia bila awak tulis ayat tu, okey, Nabihan ada jawab juga. Kalau bila awak tulis ayat tu, okey, tengah lag kejap. Okey. Bila awak tulis, awak baca tadi. Awak keluar dulu. Betul ke apa yang aku tulis? Saya rasa, okey, harga bagi tiga batang pembaris tambah 10 ialah 25. Saya rasa part tu yang killer. Okey. Secara ayatnya memang betul. Tapi saya rasa kan, yang awak pening sebenarnya awak nak kaitkan dengan 10. Okey. Harga bagi 3 batang pembaris tambah 10 ialah 25. Alright. 10 apa? 10 apa? Sebab, okey. Okey, harga bagi 3 batang pembaris tambah dengan RM10 ialah RM25. Okey. Uh, okeylah, yalah. Betul lah. Saya boleh terima lah, tapi macam ni. Betul. Yes, technically betul. Jadi, betul. Boleh. Saya setuju. Maknanya tapi awak cuma tertinggal RM, alright? Sebab kita akan cerita tentang RM. Jadi harga bagi 3 batang pembaris tambah dengan RM10 ialah RM25. Yes. So Dina just update daripada Amin. Okey, yes, betul. Sebenarnya jawapan awak simple lah. Kenapa saya tak terfikir macam awak? Sebab tahun 10 tu saya fikir please. Betul. Boleh saya terima. Harga bagi 3 batang baris tambah RM10 ialah RM25. Ada orang lain yang dapat jawapan lain? Jawapan saya apa? Saya pusing sikit. Okey, sekejap Jawapan saya itulah. Sebenarnya betul lah, bagus bila sebenarnya bila kita belajar dalam kelas, bukan awak je yang belajar, saya belajar sebenarnya. Saya pusing-pusing sikit. Saya kata harga bagi saya sama lah. Harga bagi 3 sama lagi batang pembaris dan sebuah buku berharga RM10. Ialah RM25. Sebab saya macam nak cerita something pasal 10 tu. Harga bagi 3 batang pembaris dan sebuah buku berharga RM10 ialah RM25. Tapi sedangkan ini pun dah okey, ini pun dah cukup. Macam seolah-olah awak beli 3 pembaris dan 3 pembaris tersebut tambahkan dengan RM10, dapat RM20 lah. Something like that. Yes. Okey, boleh, tak ada masalah je. Okey je. Ke ada jawapan lain? Ada jawapan lain lagi tak? Okay. Kalau ada jawapan lain nak saya semak, sama juga okey, sama atas. Okey, sama, tak ada masalah lah. Harga 3 batang pembaris tambahkan dengan RM10 adalah RM25. Okey, alright. Kalau tak ada yang nak cuba semak jawapan, cuba bagi jawapan C.
Ini saya tak nafikan lah. Ini pening sikit. Saya pun nak tengok tak awak jawab macam mana. Ini pening, pusing sikit. Jadi saya pun nak tengok awak jawab macam mana. Tu jawapan awak lebih simple ke? Okey, sambil awak jawab tu, saya nak cakap dengan awak. Okey, saya just nak remind lah. Mungkin awak dah tahu, 3M tambah 4 darab 1/2, 35. Okey, perlulah diingatkan bahawa ini mestilah sama. Dia dengan dia. Sebab apa? Sebab operasi dia adalah darab. Jadi, awak jangan pula tulis contohlah macam 3 batang pembaris tambah 3 batang pembaris tambah RM4 dikalikan dengan 1 poin bersalah. Ini satu cerita. 4 darab 1/2. Kita mesti selesaikan darab baru kita tambah. Jadi ini satu cerita lah. Cuba je. Saya pun nak tengok tak dapat apa-apa. Cuba Iman. Cuba, yes, Hazrat Adam, ya, apa dia? Okay, okay, saya baru nak cakap, kenapa buku dah buku dia buku undang-undang saya rasa. Kalau pernah tengok buku undang-undang, memang tebal macam ni. Saya tak tahu. Yes, buku undang-undang tebal sebab dia bincangkan banyak kes kat mahkamah. Jadi awak janganlah tanya saya kenapa buku dia berat sangat. Okey, dan Dina, okey, tu yang saya cuba nak cakap dengan awak. Cuba jangan tulis macam benda yang macam benda yang macam mana saya cakap? 3 kamus bahasa Melayu tambah 4 kilo darab 1.2 kilo ialah 35 kilo. Macam ni saya rasa tak apa lagi lah. Sebab kita ada 3 pembaris, lepas tu kita ada sehelai RM10, dapat RM20. Okey lah. Tapi bila tulis macam tu, 4 kilo darab dengan 1.2 kilo tu apa benda? Apa benda tu? Apa yang 4 darab 1.2 kilo tu? Dan lagi satu buku. Dan lagi satu kamus lah. Lagi satu saya nak cakap dengan awak, matematik ni dia okey. Tengok kita keluar sekejap daripada persamaan ini. Kita ada segi 4, panjang ini adalah 4 cm dan panjang ini adalah 3 cm. Berapa luas dia? Saya tahu simple, tapi saya nak jawab. Luas dia termasuk unit. Berapa luas dia? Termasuk unit. Saya tahu senang, saya tahu simple, tapi saya nak awak cuba jawab. 12 cm kuasa 2. Okey. Alright. Kuasa 2. Saya nak tanya awak, kenapa kuasa 2? Kenapa kuasa 2? Panjang darab lebar, okey, lain? Sebab darab 2, darab dengan 2 unit. Saya sebenarnya yes, betul. Saya nak cakap berkenaan dengan darab dengan 2 unit.
3 cm darab 4 cm. 3 darab 4, 12. cm darab cm, cm kuasa 2. Awak dah belajar ni waktu ungkapan algebra. A darab A kuasa 2. B darab B kuasa 2. cm darab cm kuasa 2. Kenapa saya bagi tahu benda ni? Sebab sebab tadi Dina awak cakap tambah 4 kilo darab 1.2 kilo. Maksudnya sekarang dia dah jadi 1.2 berapa? Okey. Dia dah jadi 4.8 kilogram kuasa 2. Salah. Jadi ini je yang kilo. 1.2 ni je kilo. 4 ni bukan kilo. 4 ni bukan kilo. Sebab kalau 4 ni kilo, 1.2 ni kilo, dia akan jadi kilogram kuasa 2. Tak boleh lah. Sebab kita tengah cakap pasal kilogram dia, jisim. Jadi tak boleh. Jadi cuba untuk tak bagi macam ni. Macam ni tak apa. Ini okey lagi sebab dia just ada apa kata? Satu pemalar je. Satu pemalar RM10. Okey lah keluar keselas ke kertas RM10. Tapi ni apa benda? 4 darab 1.2 kilo. 4 apa? Tu yang awak kena cakap lah. 4 apa? Okey, sama balik pada soalan. Ini saya nak bagi analogi dia. Ini saya just nak bagi analogi. Sebab tu lah bila kita kira isi padu, kita akan dapat cm kuasa 3. Kenapa cm kuasa 3? Sebab kita ada 3 cm. cm darab cm kuasa 3. Okey, saya just nak bagi awak analogi sahaja. Okey, sekarang kembali kepada ini. Cuba. Okey, tak apa Dina, bagus, cubaan bagus. Okey, cubaan bagus. Tapi saya nak cuba lagi. Cuba lagi. Buku kamus. Awak ingat buku kamus kan? Buku undang-undang kalau awak buat law, lagi tebal. Saya pernah tengok sekali, satu buku. Saya pun tak tahu saya pernah baca buku tebal itu. Mungkin buat referensi kot. Pernah nampak, tak baca. Memanglah saya pun tak baca. Siapa nak baca buku tebal-tebal? Dia bukan sebenarnya buku macam tu. Dia bukan untuk awak baca. Bukan maksud saya macam ni. Biasanya buku tebal-tebal macam tu kan, kita hanya buat sebagai rujukan. Dalam mahkamah, contoh dalam masa tempoh setahun kan, ada beratus-ratus dekat library KKM. Okey, bagus. Yes, library KKM. Kadang kita dalam satu tahun kat mahkamah punya cerita, kita ada beratus-ratus beribu-ribu kes. Jadi kes tu dia compile dalam satu buku. Dia mampakkan dalam satu buku. Jadi bila kes yang serupa timbul, kita akan refer balik lah. Ni kes tahun ni sekian. Pasal nak bandingkan. Jadi apa kata hakim pada ketika itu? Nak compare dengan kes yang sedia sekarang. Buku tu untuk reference, bukan untuk awak baca secara intensif lah. Library KKM, saya tak pernah beli KKM punya nanti. Okey tak? Okay, bagus. Tapi ni jawapan. Saya dah jawapan. Cuba. Saya dah jawapan. Okey. 4 bungkus kertas yang sebungkus berjisim 1.2 kg tambah jisim 3 buah kamus bahasa Melayu ialah 35 kilogram. Okey, kalau saya faham 4 buah bungkus kertas. Okey, 4 buah bungkus kertas yang sebungkus berjisim 1.2 kilo. Okey. Tambah jisim 3 buah kamus ialah 35 kg. Nicely done, Sophia. Betul. Yes, betul. Walaupun terbalik, tak ada masalah. Maksud dia masih sama sebab apa? Sebab dia tambah. Tolak tak boleh. Tambah tak apa. Betul, Sophia. Yes. Nicely done. Maksud dia sekarang,
Apakah 4 ini awak cakap 4 bungkus kertas yang sebungkus adalah 1.2 kilogram? Yes, alright, very good. Ada siapa nak try lagi? Ada siapa nak cuba? Untuk semak ke? Untuk disemak. Bungkus kertas. Bungkus. Berisi 1.2 kilogram. Tambah desain 3 buah kamus. Buah kamus. Inilah 35 kilogram. Itulah, saya pun dapat lebih kurang macam awak lah. Maknanya ayat dia memang panjang. Saya tak tahu kalau boleh pendekkan macam ni. Sebab saya pula berat 3 buah kamus bahasa Melayu dan 4 buah buku rujukan yang mempunyai berat jisim lah sebenarnya. Yes, ayat yang tepat adalah jisim. Jisim 3 buah kamus bahasa Melayu dan 4 buah buku rujukan yang mempunyai jisim 1.2 kilogram sebuah ialah 35 kilogram. Lebih kurang macam awak je. Ya, sekejap saya kena betulkan. Dia punya ayat yang tepat adalah jisim, bukan berat. Okey, kalau tak ada siapa nak cuba, kita rehat sekejap, 5 minit. Okey, kita rehat sekejap 5 minit. Lepas tu kita sambung. Alright? Okay. Tapi kalau ada awak post je. Tapi saya nak pergi turun kejap, saya nak pergi minum. Okey. 5 minit kita sambung.
Okey. Alright, jom sambung sikit lagi. Dalam setengah jam je, setengah jam tak lama, setengah jam sangat sekejap. Okey, sekarang kita pergi kepada, okey, alright, saya harap semua dah berada di depan PC ataupun telefon masing-masing. Okey, sekarang kita pergi kepada apa nama dia, penyelesaian masalah. Okey, contoh 4 dan seterusnya, ini ada berkaitan dengan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah maksudnya kalaulah tadi kan kita ada apa? Kita ada 3M tambah 4 darab 1.2 sama juga dengan 35. Okey, dalam penyelesaian masalah maksudnya dia nak M. M. Dia nak M je. Dia tak nak, dia nak jawapan. Apa jawapan dia? Okey, jadi kita tengok contoh satu-satu. Dia punya cara, dia punya yang saya adalah, okey. Memang mudah, tapi konsep tu awak kena faham. So that bila kita dapat satu persamaan yang lebih kompleks, yang lebih complicated, yang lebih putablik, kita tahu macam mana nak buat. Okey. Jadi X tolak 5 sama juga dengan kosong. Kalau dalam buku, dia bagi kita 3 cara. Okey, dia bagi kita 3 cara. Tapi cara yang pertama lah dalam buku tu je. Okey, kalau awak ada buku teks sebelah awak. Sebab saya tadi pun saya tak jumpa tak. Taklah, saya terus tunjuk lah. Oh, 22 betul saya tak jumpa. Okey, muka surat 127. Dalam teks. Muka surat 127. Okey, tapi tak ada buku teks pun tak apa. Kalau tak nak buka pun tak apa. Okey, tapi dia nak cakap penyelesaian linear dalam satu pun boleh ubah ada 3 cara. Yang pertama kita panggil sebagai kaedah cuba jaya. Kalau bahasa Inggeris kita panggil dia trial and error. Yang B, aplikasi konsep persamaan, kesamaan. Dan yang ketiga, kaedah pematah balikan. Reverse kalau dalam bahasa Inggeris. Reverse kita undur. Okey. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan linear yang melibatkan satu pun boleh ubah. Saya nak cakap awak lupakan je lah kaedah cuba jaya. Kenapa? Sebab kaedah cuba jaya ni agak-agak
Berapa tolak 5 sama juga dengan kosong? So apa kata, 5 tolak 5 lah. 5 tolak 5 dapat kosong. Jadi X adalah 5. Okey, alright, tak ada masalah. Boleh cuba lagi? Okey. Masa dia tanya, X tambah 7 sama juga dengan kosong. Berapa tambah 7 dapat kosong? So aku fikir, negatif 7. Negatif 7 tambah 7 sama juga dengan kosong. Maka X adalah negatif 7. Sekali dia bagi macam ni, 3X tambah 5 bahagi 2 sama juga dengan 12. Boleh agak-agak kan? Berapa yang kalau darab dengan 3 tambah 5 bahagi 2 dapat 12. Sebab tu kaedah cuba jaya ni memang untuk pembelajaran dia lah. Maksudnya kita boleh agak-agak lah, tapi itu adalah satu cara yang sangat tak konsisten, tak boleh nak nilai. Jadi kita abaikan. Sebab apa? Sebabnya inilah contohnya. Boleh ke kita agak-agak X dapat apa? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak agak. Okey? Alright. Jadi kita tolak cara yang pertama. At least saya menolak cara yang pertama. Kalau awak rasa okey, awak teruskanlah. Mungkin yang mudah yang macam ni, awak boleh guna yang pertama. Tapi yang complicated, awak tak boleh guna yang pertama, susah. Okey? Okey, yang B, aplikasi konsep kesamaan itu adalah benda yang awak kena faham, tapi bila awak selesaikan masalah, awak sebenarnya guna C. Awak guna kaedah pematah balikan. Okey, saya akan cerita apa benda tu aplikasi konsep kesamaan. Benda senang, awak dah tahu dah jawapan dia. Awak dah tahu jawapan dia. Okey, jawapan dia 5. Alright? Okey. Tapi saya akan cerita B dengan C. Yang awak akan guna kebiasaannya adalah C. Tapi B penting untuk awak tahu mana nak pindah dulu. Alright. Sekarang kita cerita. Saya mula yang paling mudah. Saya mula dengan C. Okey? Saya mula dengan mudah dulu. C yang paling mudah. C adalah kalau ianya tolak, bawa sebelah akan jadi tambah. Dia reverse. Dia berlawanan. Tambah dengan tolak, tolak dengan tambah, darab dengan bahagi, bahagi dengan darab. Konsep yang sangat mudah. X tolak 5 dapat kosong. Negatif 5 bawa sebelah akan jadi positif 5. Itu kaedah pematah balikan. Jadi kalau kita tengok yang seterusnya, kita tengok seterusnya yang B. Memang disengaja bagi contoh setiap satu. X tambah 4 sama juga dengan kosong. Kita nak cari nilai X. Okey, kita nak cari nilai X, maka positif bawa sebelah akan jadi negatif. Positif 4 bawa sebelah jadi negatif. Reverse. Kaedah pematah balikan. Dia reverse. Okay. C. C pula 4X tambah 16. Okey. 4X sama juga dengan 16. Okey? Sama juga dengan 16. Jadi 4 dengan X kita dah bincang waktu ungkapan algebra. Kalau dia rapat ni bermaksud dia darab. Rapat bermaksud darab. Jadi bila kita nak bawa sebelah, darab lawan dia adalah bahagi. Maka awak akan dapat 4. Kalau tak pasti, kita akan filter. Dan akhir sekali, contoh yang terakhir, of course, X per 6 sama juga dengan 2. Okey, kita pun sudah tahu pecahan juga membawa maksud bahagi. X per 6, X bahagi 6. Bahagi, bila kita bawa sebelah, dia akan jadi darab.
tolak akan jadi tambah, tambah akan jadi tolak, darab akan jadi bahagi, dan bahagi akan jadi darab. Itu adalah kaedah pematah balikan. Ini yang kita tengah cerita ni adalah kaedah pematah balikan. Okey. Saya harap dah sedar B ni dengan C, aplikasi konsep kesamaan dan kaedah pematah balikan. Okey. Alright. Sekarang saya nak cerita aplikasi konsep kesamaan. Konsep kesamaan itu sendiri macam mana? Saya akan gunakan contoh yang sama. Saya gunakan contoh yang sama. X tolak 5 sama juga dengan kosong. Ada reason kenapa saya jalankan. Okey. Dalam konsep kesamaan, dia mesti balance. Balance, siapa beritahu cikgu? Balance bahasa Melayu apa? Masih lagi contoh 4. Okey, contoh 4E nanti dulu. Okey, contoh 4E. Contoh 4E nanti dulu. Nanti dulu. Kejap, siapa boleh tolong saya? Balance. Balance dalam bahasa Melayu apa? Seimbang. Okey, terima kasih. Baki pun betul. Baki pun betul Kristina, tapi saya tengah cari perkataan seimbang. Yes. Dalam persamaan, kita mestilah, dia sebenarnya adalah seimbang. Apa yang berlaku dekat sebelah kiri akan berlaku dekat sebelah kanan. Jadi apa yang saya cakap adalah macam ni. Untuk hilangkan 5, negatif 5 sorry. Untuk hilangkan negatif 5, awak akan tambah 5. Untuk hilangkan negatif 5, awak akan tambah 5. Apa yang berlaku dekat sebelah kiri akan berlaku dekat sebelah kanan. Betul awak dapat. Negatif 5 tambah 5, kosong. Kosong tambah 5, 5. Betul awak contoh. Itu konsep dia. Konsep dia senang. Konsep dia senang tapi penting. Jadi saya cerita dengan awak. Kenapa dia penting? Okay? Lepas itu kita tengok seterusnya. X tambah 4 sama juga dengan kosong. Awak nak X. Awak nak X. Jadi awak nak hilangkan 4. Untuk hilangkan 4, awak kena tolak dengan 4. Untuk hilangkan 4, awak kena tolak dengan 4. Jadi apa yang berlaku dekat sini akan berlaku dekat sebelah sana. Jadi 4 tolak 4, kosong. Sebab awak nak hilangkan 4. Kosong tolak 4, negatif 4. Konsep dia mudah, tapi awak kena faham. Alright? Okey, lepas tu 4x sama juga dengan 16. Macam mana nak hilangkan 4? Untuk hilangkan 4, kita kena bagi 4. Sebab kita nak hilangkan 4, maka kita bagi dengan 4. Jadi, kita bagi 4 dekat sini, bagi 4 dekat sini. Bila kita pemudahkan, sini tinggal x. 16 bagi 4, 4. Dan akhir sekali, x per x per 6 sama juga dengan 2. Untuk hilangkan 6, awak kena darab dengan 6. Dan memandangkan awak darab 6 di sebelah kiri, awak juga kena darab 6 di sebelah kanan. Jadi 6 dengan 6 tinggal 1. Jadi tinggal x sahaja. 2 darab 6, 12. Ini adalah kaedah pembalikan. Ini adalah konsep kesamaan. Sebenarnya tak perlu. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sikit lagi. Okey. So far, dua konsepnya awak faham tak? Pembalikan dan konsep kesamaan. Boleh tak?
Faham Okey. Boleh. Lagi? Faham boleh. Okey. Lain lagi tak? Okey. Terutama sekali yang konsep kesamaan. Okey. Okey. Okey, sekarang okey, alright, bagus. Kenapa? Kenapa Amin? Oh, terdengar bol. Okey. Okey, jadi ni jawapan dia. Ya, saya tak jawab lagi yang ini. Kejap. Okey, saya tak jawab lagi. Okey. Okey, okay, saya jawab lagi. Saya harap dah saling. Saya bagi seminit, saya bagi seminit. Saling dulu. Salin dulu. Salin dulu. Maksudnya, ini yang pembalikan. Saya nak awak salin juga yang konsep kesamaan. Tolong salin. Untuk reference awak yang akan datang. Okey, sikit lagi, sikit. Saya tak akan pergi ke latihan 4. Jangan risau, saya tak pergi latihan 4. Saya nak concludekan dia. Saya nak bagi kesimpulan bagi kenapa awak kena faham kenaan dengan konsep kesamaan. Tak, kita tak pergi latihan 4. Esok kita buat, esok tak, minggu depan kita buat latihan 4. Okey, sekarang saya nak tanya awak. Kita selesaikan ini kita selesaikan. Okey, E kita ada negatif 2x per 3 sama juga dengan 6. 2x per 3 sama juga dengan 6. Saya akan guna konsep pembalikan juga. Okey, saya guna konsep pembalikan saja. Jadi, saya akan bawa 3 dulu ke sebelah sana. Jadi, 3 ni kan bahagi, bila bawa sebelah dia akan jadi darab. Okey, jadi darab akan dapat 18. Lepas tu, negatif 2 kan darab. Negatif 2 darab, jadi saya akan bagikan dengan negatif 2. Maka jawapan awak adalah negatif 9. Okey, ni konsep pembalikan dia. Okey, alright. Okey, sikit. Okay, sekarang saya nak cerita kenapa awak kena faham konsep kesamaan. Okey, kita ada sebagai contoh lah, sebagai contoh. Ini level yang susah terus tau. Ini untuk pembincangan kita ni. 3x tolak 5 per 2 sama juga dengan 10. Ini terus level susah. Terus level susah. Sebab saya just nak tunjuk je lah. Siapa boleh bagi tahu saya nak bawa siapa dulu? Nak bawa 3 dulu ke? Nak bawa 2 dulu ke? Nak bawa negatif 5 dulu? Pergi sebelah sana. Siapa boleh beritahu saya? Untuk soalan. Siapa boleh beritahu? Sebab kita nak X. Kita ada 3 nombor yang kita kena bawa. Negatif 5, 2 dan 3. Siapa yang akan ke sana dahulu? Kita akan buat satu-satu. Okey, Bunyamin kata 2. Lagi? Okey, Bunyamin kata 2. Lain kata apa? Lima boleh tak? 2 juga. Iman pun kata 2. Negatif 5 tak boleh bawa sebelah. Negatif 5 tak boleh. Terus bawa ke sebelah. Jadi tambah. Kenapa kena bawa 2? Kenapa tak nak bawa negatif 5?
Benyamin tukar tadi, tukar jawapan. Negatif 5 pula. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sebab ni pun saya just nak cerita je dengan awak. Saya nak bercerita je dengan awak. Okey, jangan risau. Kena bawa dua dahulu. Tak boleh bawa negatif 5. Kena bawa dua dulu. Kenapa tak boleh bawa negatif 5? Kenapa kita tak boleh tulis macam ni? Kenapa kita tak boleh tulis 3x per 2 sama juga dengan 10 tambah 5? Kan? Sedangkan saya cakap negatif 5 bawa sebelah kan jadi tambah. Itu kenapa tak boleh macam ni? Sebab itulah kita akan apply konsep kesamaan. Kalau awak nak bawa negatif 5 dahulu, bermaksud, sikit lagi, cuba sikit lagi. Kalau awak nak bawa negatif 5 dahulu, bermaksud awak kena tambah 5. Saya lagi ruang. Bermaksud awak kena tambah 5 untuk bawa negatif 5 ke sebelah sana. Untuk hilangkan negatif 5, awak kena tambah 5. Masalahnya sekarang awak sedang tambah dengan pecahan. Ini adalah 5 per 1. Awak sebenarnya kena tambah dengan pecahan. Tak boleh. Tak boleh suka-suka bawa negatif 5 ni ke sebelah. Awak kena samakan penyebut dia dulu. Jadi jawapan dia tak boleh. Bukan negatif 5 dulu yang kita bawa. Sebenarnya kita bawa 2. Sebab apa? Sebab kalau 2 tak ada masalah. Kalau 2 tak ada masalah. Awak darab dengan 2. Ini pun akan darab dengan 2. Ini macam satu kurungan. Potong, potong. Tak ada masalah. Jadi yang tinggal hanyalah 3x tolak 5 sama juga dengan 2. Itulah sebab kenapa kena faham konsep ketaksamaan. Awak tak boleh bawa negatif 5 dulu sebab apa? Sebab saya cakap tadi, untuk hilangkan negatif 5, awak kena tambah dengan 5. Tapi bila awak tambah dengan 5, awak kena tambah dengan pecahannya betul-betul. Dia tak terus hilang. Tapi tak apa. Saya tak apa. Saya akan ulang lagi pasal konsep ketaksamaan ni minggu depan. Awak jangan risau. Tak apa. Alright. Kalau tak ada soalan, kita sambung latihan 4 minggu depan insya-Allah. Kalau ada soalan, boleh stay. Tak ada soalan, boleh bersurat. Sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Alright. Sama-sama. Bye. Okey, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alright. Okey. Okey, waalaikumsalam. Sama-sama. Alright. Boleh. Macam biasa. Jangan risau. Saya tak lupa. Awak tengok Aisyah. Tengok dekat tepi. Saya punya to-do list. Alamak. Baru gerak sikit dah cabut. Sekejap Alah. Sekejap Aisyah. Kenapa tak nak buka kamera? Sekejap. Tu awak nampak tak saya punya to-do list? So, video form 1 kena masuk ke YouTube, masuk ke Drive dan kena hantar ke Aisyah. Tak apa, jadi saya tak lupa. Kalau tak minta pun saya memang akan send. Okay, alright. InsyaAllah saya akan send esok. Okay. Okay, bye Aisyah. Bye-bye. Alright. Okay, sama. Tak stop.